Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita di segmen baru. Saya nak perkenalkan satu segmen baru, itu Ngeteh Extreme ya. Dan sebelum tu saya minta juga kalau pada viewer-viewer kita ni, minta tolong like, komen dan share Ngeteh Extreme ni. Terutamanya share. Panggillah anak-anak, ibu-ibu, menantu, bekas menantu pun, minta diorang share, like dan komen dekat Ngeteh Extreme ni. Kita nak buat apa ni sebagai satu segmen baru kita untuk memperkenalkan lagi di Slim River ni. Dan sebelum itu kita juga nak perkenalkan hari ni, saya ditemani oleh dua orang panel yang boleh kata segak-segak belaka. Kira saya ni jatuh nombor 2 lah Mungkin sebelum kita sembah topik kita yang hari ni mungkin dekat dengan hati anak muda kan. Sebelum tu mungkin saya nak kenalkan dulu panel kita. Mungkin boleh kenalkan saudara Arif ya? Yes. Boleh kenalkan dulu nama dan juga tersebutnya panel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Saya Arif Zaki Zulkafli, koordinator BNYV Negeri Perak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Tan, pemain media sosial bebas. Terima kasih pihak produksi jemput saya hari ini, dan semoga rancangan kita hari ini dapat beri manfaat kepada InsyaAllah. Dan sebelum kita nak kupas lebih lanjut, mesti penonton-penonton kita, viewer kita nak tahu apa tajuk kita nak bawa hari ni kan. Di petang-petang hari indah ini kan, dengan katanya di luar cuaca dah mendung. Tapi hari ni di dalam set kita orang tak mendung, cerah-cerah belaka semua. Jadi kita nak bincangkan ni, tajuk kita akan kupaskan pada petang ini di segmen kita ialah belia dan media sosial. Mungkin sebelum tu saya nak minta panel pertama lah, saudara Arif kita mungkin boleh terangkan sikit apa yang dinamakan dengan belia tu. Apa itu belia? Belia, kalau ikut definisi sendiri, belia tu yang muda lah. Tapi kadang-kadang ada yang dah tua jiwanya muda. Saya tak tahu jiwa belia. Betul. Tapi kalau ikut takrifan umur belia tu adalah 15 hingga 40. Tapi baru-baru ini dah diluluskan umurnya 15 hingga 30 tahun. Tapi belum dikuat-kuasakan lagi, sedang dalam proses lah. Jadi kalau kita kata tadi, kalau kita nak tanya umur belia ni 15 hingga 40. Sekarang inilah. Yang masih lagi kekal kita lah. Masih lagi kekal. Adakah hak umur belia ni berbeza-beza ataupun diseratakan sama semua? Tapi kalau kita ikutkan dalam ROI, Registration of Youth, memang umur belia dah diwatakan 15 hingga 30 tahun. Jadi kalau umur 31 tu dah jadi orang tua kan. Tak tahulah. Selamat masih lalu. Alhamdulillah. Okay, mungkin juga bila kita sembang pasal belia dan media sosial, mestinya saudara Khalid mesti lebih tahulah apa yang dinamakan media sosial tu. Kalau saya Facebook, IG tu je tahu. Terangkan. Okey, social media, kalau yang kita dah tahu sekarang, social media ni merupakan satu platform media yang paling utama. Kalau saya boleh revise sikit, media ni memang satu medium lah. Media ni adalah medium penyampaian apa semualah. Kalau kita pergi belakang sikit daripada awal-awal sebelum merdeka kan, kita ada media yang berbentuk cetak kan. Kita ada surat khabar, kita ada yang itulah boleh kata yang paling utama pada waktu itu. Tapi selaras dengan peredaran masa, kita didatangkan dengan media elektronik, dengan TV. Dan media elektronik memainkan peranan utama dalam penyaluran media pada tahun, saya rasa dalam sekitar bermula 80-an ke atas kan. Media elektronik dan media cetak juga dia bergerak sekali lah. Tetapi yang paling utama tu di media elektronik. Dia bergerak, dia mengalami evolusi. Media ni dia mengalami evolusi. Dia tetap media. Dia evolusi tu yang kita kena grab. Sebab kalau kita tak grab, kalau kita tak fahami, kita akan ketinggalan. Macam awal tahun 2000 bermulanya era internet. Bermula era internet, kalau dalam sudut politik orang dah mula menggunakan blog masa tu. Cukup famous. Betul. Cukup famous, dan saya rasa tahun 2004 2008 punya PRU pun memang blog lah yang jadi itu. Bermula awal 2011 2012 media sosial. Dan sekarang kita tahu 2018 pada 2018 platform sosial media menjadi media utama. Yang itu kalau clarify ringkas lah mengenai media. Kan, sosial media terutama Facebook, Instagram, dan sekarang kita ada Twitter, kita ada Telegram, dan pelbagai lagi. Yang mana inilah medium yang paling utama yang digunakan oleh semua orang untuk mendapatkan info ataupun menyampaikan info. Itulah secara ringkas dia. Ringkas ya. Maksudnya media ini melalui peredaran yang agak lama.
daripada pergerakan daripada media cetak ke media digital. Yes. Digital kemudian terus ke tangan Tu sekarang dunia evolusi. kan, Revolusi ujung jari. Evolusi tu. Kalau dulu media-media ni yang kita tahulah kan, ada TV, ada surat khabar. Okey. Kemudian kalau untuk sukan, untuk hiburan ada platform lain, ada majalah kan, ada yalah berpelbagai bentuk lah. Tetapi sekarang semua dalam satu platform saja, telefon, betul. smartphone. Semua di situ je. Jadi kita kena sangat cepat menguasai dan memahami kalau kita tak nak ketinggalan dalam bidang apa pun. Macam itulah lebih kurang. Bila kita sembang pasal media kan, dan semestinya kita tahu mesti penggunaan yang menggunakan media ni banyak daripada golongan belia. Betul. Jadi mungkin saudara mungkin kalau tahulah seramai mana belia yang ada di Malaysia ni, kalau boleh tahu. Ikut perangkaan tahun 2018, lebih kurang 46% dalam Malaysia ni adalah golongan belia. Iaitu seramai 15 juta orang. Ramai. Ya, 46%. 46%. Jadi 46% ni maksudnya 15 juta per 33 juta. Mana saya ingat dalam ini tahun 2018. Tahun 2020 dah ada yang masuk umur belia dah ni. Betul. Jadi saya rasa mungkin dalam masa 5 tahun ni sila-sila ada jadi 50-50. Dan kemudian kita akan jadi negara muda lah. Negara muda maksudnya lebih pada 50% ni ada golongan belia. Ya. Dan mungkin juga boleh terangkan, kita tengok sekarang golongan belia ni macam saudara sendiri adalah BNU volunteer kan. Kita tahu anak-anak muda ni berbagai aktiviti diorang boleh masuk untuk untuk diorang menggilapkan bakat dan sebagainya. Betul. Saudara boleh terangkan apa antara yang bidang-bidang yang boleh belia ceburi untuk menaikkan diorang punya bakat ataupun ekonomi diorang. Silakan. Bila-bila yang boleh ceburi kalau kita macam skop tu terlalu besar, tapi kalau kita kata yang pertama, belia harus mencari apa hobi dia, apa minat dia. Betul. Kalau kata hobinya bersukan, mana ke arah sukan lah dia. Kalau hobinya ke arah kemasyarakatan, dia boleh join sukarelawan. Kalau minatnya ke arah politik, tapi tidak mahu masuk politik, dia boleh join sukarelawan politik. Maksud sukarelawan politik macam BNU volunteer ni, dia minat pada politik, tapi dia tak nak lagi masuk ahli mana-mana, ataupun dia nak jadi ahli je, dia tak nak dia tak nak full time politik lah, tak nak jadi ketua cawangan, tak nak masuk dalam AJK, dia belum lagi, maksudnya dia baru nak mengenali. Jadi dia boleh join sukarelawan politik. Jadi bermakna untuk kalau kata bawa BNU ni, dia tak semestinya perlu menjadi ahli mana-mana parti, tapi dia nak join program-program sukarelawan. Tapi sudah pastilah kalau sukarelawannya nama pun BN Barisan Nasionalnya, dia punya kecenderungan ni mestilah ke arah biru kan. Dan juga mungkin saudara Khalid boleh terangkan, media sosial ni kalau orang tanya banyak kan, boleh mungkin apakah yang menjadi sumber utama ataupun media sosial yang paling diceburi oleh anak muda kita? Sebab kita ada contohnya Facebook, Instagram kan. Tapi mengikut data, penggunaan yang mana yang paling ramai sekali? Macam tu. Dia social media platform ni jadi banyak. Tapi yang paling utama lah kalau yang memang kita pun tahu, Facebook, Instagram, ada Twitter, even WhatsApp pun boleh masuk dalam kategori social media. Sebenarnya dah sekarang ni kan, sebab dia dah dia pun ada WhatsApp story sekarang betul. And then kita ada Telegram dan pelbagai lagi lah yang untuk hiburan pun ada, macam TikTok apa lagi saya pun tak tahu dah. Saya pun dah terlalu banyak. Tapi saya nak share pengalaman saya sikit. Saya umur 29 tahun. Ada sekali tu saya bagi talk, bawah tu umur lebih kurang dalam bawah 23 tahun lah, 19 ke 21 22 tahun. Bila saya cerita pasal page Facebook, semua cakap tak ada Facebook. Diorang ada akaun IG, Twitter, TikTok. Itu mesti. Jadi macam cakap tadi maksudnya kalau nak mendekati golongan, kalau belia ni 15 hingga 30, tapi dia ada fraction pula, 15 ke 20 ni minatnya apa, minat yang lain 20, kan. 25. Kemudian 25 ke 30 ni okey, dia masih minat Facebook. Tapi kalau tanya lain, akaun Facebook memang orang tak ada. Kita pun terkejut tak? Tapi zaman kita lah, zaman kita zaman MySpace, zaman Friendster. Friendster tu. MySpace, betul. MIRC saya sebut. MIRC, kampung chat lah. Yahoo Messenger. Saya 98 saya dah ada Yahoo Messenger. Yahoo Chat. Yahoo Chat. 98 saya baru 5 tahun.
Saya kenal internet dekat Malaysia ni tahun 97 saya rasa. Oh ya. Masa tu ada CC lah. Sejam RM7, RM8 masa tu. Oh ya. Masa tu di cyber cafe. Betul. Tapi Dan evolusi lah ini kita panggil dia evolusi. Macam sekarang lah, dunia sekarang ialah dunia sosial media. Okey, cuma platform apa tu tergantung kepada individu lah. Tetapi boleh kata semua orang, saya berani kata, nak kata 100% tu tidak, tetapi 90% rakyat Malaysia ni dia ada akaun sosial media. memang Cuma bergantung kepada apps tu apalah. Macam Cik Aris cakap tadi, kalau yang muda-muda ni mungkin kurang dekat Facebook, mungkin lebih kepada TikTok, Instagram ataupun kan. Instagram. Betul. Macam tu. Cuma kalau untuk politik, untuk penyampaian politik di Malaysia daripada pemerhatian saya adalah di Facebook. Platform terbaik. Terbesar. Terbesar di Malaysia. Culture lingkungan umur tu kan, lingkungan umur mengundi culture penyampaian tu di Facebook. Di Facebook. Untuk penyampaian politik. Kan banyaknya di situ. Di Instagram ada, tetapi saya rasa macam impact dia kurang sikit lah. Kebanyakan di Facebook. Di Facebook. Sekarang pun kalau kita tengok pada dulu kan, peralihan dulu, kalau dulu setiap kali pilihan raya ataupun pilihan raya kecil, kita lebih banyak pada media cetak. Kita datang ke rumah, kita bawa lampiran, infografik dan sebagainya. Tapi sekarang kita tengok cara tu kita nak menyampaikan maklumat. Macam sekarang pun di segmen Ngeteh Xlim ni pun kita menggunakan Facebook Live. Kita menggunakan satu ni. Pada pandangan saudara Khalid, adakah perubahan ini pada media cetak ke media digital ni satu benda yang baik, dan jika baik, adakah kita perlu memang tinggalkan terus media cetak ni atau macam mana? Okey. Kalau daripada pendapat saya, keduanya masih perlu ada. Cuma kita bergantung kepada kesesuaian lokasi, demografi sebuah tempat. Contoh kalau macam di bandar besar seperti di Kuala Lumpur, tak mungkin jentera dapat pergi ke setiap. Jadi penggunaan social media ni memang boleh kata hampir 100%. Hampir 100%, sebab tak mungkin boleh naik satu-satu kondominium ke apartmen ke rumah flat ke, kan, tak mungkin. Tetapi kalau di luar bandar, di kampung-kampung, sentuhan secara offline ataupun kempen secara offline masih perlu ada dan tak boleh tinggal. Tak boleh. Sebab di luar bandar suasana dia lain, culture dia lain. Dia masih suka berjumpa, bertegur sapa, kan, bertemu mata. Jadi keduanya perlu ada seimbang mengikut demografi. Cuma penguasaan kita tu kepada penggunaan sosial media tu harus ditingkatkan pada tahap yang paling maksimum supaya result yang terbaik dapat kita hasilkan. Mungkin kita boleh tanya pada soalan katakan media sosial ini atau adanya belia di luar bandar dan bandar. Dan kita, kalau saya sendiri pun wakili belia luar bandar. Mungkin juga saudara boleh terangkan apa yang boleh sebagai kita belia, apa yang boleh kita bantu terutamanya pada belia-belia luar bandar ni. Sebab saya tahu kalau belia bandar ni orang kata capaiannya pelbagai, dia orang dah memang ada di center situ sendiri. Tapi mungkin di luar bandar ni pergerakan ataupun kemajuan itu sedikit terlewat sedikit daripada bandar. Jadi macam mana saudara rasa kita nak bantu belia-belia luar bandar khususnya? Saya rasa yang pertama nak kata terlewat, tapi mereka tidak tertinggal. Betul. So kalau ikutkan kita luar bandar, semua ada akaun. Kadang-kadang saya tengok yang duduk di kampung lagi hebat. Kadang-kadang kita punya follower dia orang lagi banyak. Kita lagi hati dia bukan kan. Betul. Jadi kalau kita kata macam tu, tapi kita tengok jurang internet, alhamdulillah sepanjang dulu Barisan Nasional Memerintah dia punya planning menarus lebarkan jaringan tu. Kalau ikutkan sampai ke kampung pun alhamdulillah semua kampung-kampung pun dah ada, bila ada line telefon, ada internet yang baik, semua dah ada social media yang baik. Cumanya kadang-kadang kita perlu ajar mungkin dari sudut nak gunakan social media tu untuk sharing apa. Maksudnya nak educate tu. Kadang-kadang ada yang menggunakan secara salah. Kadang-kadang suka nak sengaja mencipta fitnah sebab nak famous. Betul. Ada juga yang suka nak buat sharing knowledge. Tapi kadang-kadang dia sharing knowledge like-nya mungkin 10 je. Sharing benda ilmu ni tapi mungkin kalau kita boleh terapkan pada diorang macam mana cara nak share the knowledge yang bagi ada interaction sikit, kemudian dia boleh share. Sebab kadang-kadang dia orang rasa kita rasa cara buat layang-layang. Kita rasa kalau kita umur kita kan, buat layang-layang masa kecil aku pun tahu kan. Kacang je kalau dia buat video tutorial dia buat layang-layang. Betul. Mungkin Mak Saleh kat luar sana tak tahu, dia orang akan viral kan. Macam ni buat layang-layang. Dia menjadi salah satu benda baru bagi orang kan.